Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Stadium RTM kita mulakan dengan perkembangan badminton terbuka Arctic 2024 di Finland. Beregu lelaki profesional negara Goh Zifir Nur Izzuddin Rumzani merangkul gelaran ketiga musim ini selepas menumpaskan gandingan Denmark Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen di pentas akhir. Wakil negara selaku pilihan kelima bermula goyah apabila banyak pukulan tersangkut di jaring. Ini membolehkan lawan selesa meraih kemenangan 21-15 pada set pertama. Masuk set berikutnya, Zifir Nur Izzuddin kembali menemui rentak dan pamerkan pukulan pantas sekaligus menang 21-15. Meskipun diberikan tentangan sengit pada set penentuan, namun harapan negara kekal tenang serta kurang melakukan kesilapan mudah untuk mengesahkan kemenangan 21-19. Ini adalah kemenangan kedua diraih Zifir Nur Izzuddin ke atas Skarup Rasmussen dalam 8 pertemuan. Pertemuan terakhir kedua-dua beregu adalah ketika Masters Malaysia 2024 yang ketiga itu memihak kepada gandingan Denmark. Sementara itu, gandingan beregu wanita negara Perlitan Emtinah gagal mengulangi kejayaan sama di saingan akhir. Wakil negara terpaksa akur tumpas 12-21, 17-21 pada gandingan dari China Liu Shengshu Tanning. Ini adalah kemenangan kelima diraih lawan ke atas harapan negara dalam 8 pertemuan. Pertemuan terakhir kedua-dua pasangan adalah semasa terbuka Hong Kong 2024. Yang ketiga itu dimenangi Perlitinah dengan keputusan 21-14, 21-14. Dalam pada itu, beregu lelaki muda negara Aaron Tai Kang Kai Shing mencipta sensasi apabila mengungguli kejohanan remaja dunia WJC 2024. Menumpaskan gandingan tuan rumah Hu Ke Yuan Lin Xiangyi. Kejayaan sekaligus menamatkan penantian selama sedekad Malaysia untuk meraih podium dalam kategori beregu lelaki. Saingan berlangsung di Nanchang, China menyaksikan gandingan negara diberi tentangan sengit seawal set pertama sebelum menang 21-18. Bagaimanapun, Ke Yuan Xiangyi kembali memperkemas aksi dan menguasai set berikutnya 21-15. Kekalahan pada set kedua tidak melemahkan semangat harapan negara yang berjaya bangkit memenangi set penentuan 21-18. Kali terakhir Malaysia merangkul gelaran beregu lelaki saingan WJC adalah pada 2011 menerusi gandingan Nelson Hek Teo Yi. Beralih ke perkembangan bola sepak menjelang aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 Malaysia menentang New Zealand di Stadium North Harbour petang ini. Pengendali Harimau Malaya Pau Mati Vicente menegaskan anak buahnya tidak akan gentar menghadapi skuad All Whites dibarisi beberapa pemain yang beraksi di liga terkemuka Eropah. Menurutnya, peluang berdepan pasukan ranking ke-95 dunia itu akan digunakan sepenuhnya bagi melonjak kedudukan Malaysia dalam ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Yeah, we expect a very difficult game. I think also they have a lot of players playing in Europe in top leagues, and also New Zealand doesn't play very often in New Zealand. National team normally plays away, so for them for sure to play here will be a big motivation. They wanna win. If we have a good chance if we win tomorrow to go below 130 in the FIFA ranking, so I think it's also one more step for this group, for this team. Pau Mati turut mengesahkan semua pemain bebas daripada kecederaan dan boleh diturunkan pada aksi itu nanti. Sementara itu, pengendali New Zealand Darren Bazley tidak mahu memandang rendah terhadap kemampuan skuad Harimau Malaya yang ketika ini menghuni tangga ke-132 dunia. We've played some highly ranked teams along the way, and now we're playing a team that's ranked lower than us, and that brings different challenges. We know that we're the favourites, and it's an opportunity for us to be that team. Jawatankuasa Teknikal Kesatuan Olahraga Malaysia KOM sedang meneliti isu berkaitan penambatan kontrak jurulatih kepada Ratu Pecut Negara Zaidatul Husniah Zulkifli. Kontrak Muhammad Fuad Mat Kasim bakal ditamatkan pada penghujung tahun ini.
Presiden KOM Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, Jawatan Kuasa Teknikal akan mengadakan mesyuarat khas untuk mencari penyelesaian isu berkenaan. Dalam kejohanan olahraga terbuka Perlis Super Series 5, Zairatul memecahkan rekod kebangsaan 100 meter yang dipegang G Shanti selama 31 tahun dengan catatan masa 11.49 saat, mengatasi rekod G Shanti 11.50 saat. Kita juga akan adakan SEAYOUS pada bulan November yang akan dibuat di Sabah. Kemudian Super Series 6 juga akan dibuat di Sarawak. Jadi semua mereka yang ada kekurangan dan sebagainya, kita akan pastikan mereka ada coach dan lain-lain lagi. Ini Jawatan Kuasa Teknikal akan putuskan. Beliau memaklumkannya kepada media pada kejohanan olahraga terbuka Perlis Super Series 5 yang berakhir semalam. Seorang lagi atlet lontar peluru wanita negara, Nani Sahirah Mariata, memperbaharui rekod kebangsaan miliknya dengan balingan 15.39 meter berbanding 15.22 meter tahun lalu. Persatuan Dodgeball Malaysia MAD berharap sukan itu diterima dipertandingkan pada Sukma 2026 walaupun berstatus sukan demonstrasi. Timbalan Presiden MAD Datuk Dr. Ramlan Abdul Aziz menyuarakan harapan itu selepas usaha memasukkan dodgeball pada Sukma 2024 tidak tercapai. Daripada segi sukan tu, biasanya kalau sebelum kita dapat sukan untuk ditandingi pada mana-mana peringkat, kita harus jadikan dia sebagai demonstration sport supaya orang dapat tengok dan kita pun boleh mencuba dan kita boleh cuba macam mana kita nak uruskan daripada segi pertandingan tu, pengurusan pertandingan, kepegawaian dan sebagainya. Jadi ini memberi peluang untuk kita juga untuk membina juga. Menurut beliau, pihak MAD sedang berusaha memajukan dodgeball di peringkat Sukma terlebih dahulu sebelum ke peringkat lebih tinggi. Beliau berkata demikian ketika kejohanan Turo Thunder Throw 2024 yang berlangsung di Petaling Jaya. Ia merupakan kejohanan dodgeball dianjurkan bagi mempromosi sukan berkenaan kepada rakyat Malaysia. Tambahnya, di peringkat negeri, usaha mempromosikan dodgeball tidak pernah berhenti dan melihat sukan itu diterima sebagai acara dalam Sukma 2026. Terdahulu, kejohanan menyaksikan Bliss Steroids menewaskan Aces 5-4 untuk muncul juara. Karnival Rugby Labuan 2024. Pasukan Sabah Oscar Warriors menepati ramalan apabila mempertahankan kejuaraan yang dibenanginya tahun lalu dalam kategori Cup. Pasukan itu menewaskan KK Sharks 15-3 pada perlawanan akhir. Terdahulu di perlawanan separuh akhir, Sabah Oscar Warriors menewaskan Putatan Scorpions dari 21-0. Manakala KK Sharks pula menewaskan pasukan Flying Kekis yang berpangkalan di Brunei 5-0. Sementara itu, bagi penentuan tempat ketiga dan keempat, pasukan Flying Kekis menewaskan pasukan Putatan Scorpions 17-5. Setiap pasukan menerima medal dan piala iringan. Lebih 6,300 pelumba dari 30 negara terlibat memeriahkan acara berbasikal malam pada RHB Lekas Highway Ride 2024 edisi ke-9 di Plaza Tol Kajang Selatan. Pengajuran kali ini mencipta 2 rekod baharu dalam Malaysia Book of Records MBOR, iaitu penyertaan terbesar dalam perlombaan basikal malam di Lebuh Raya dan jarak terpanjang 105 km. RHB Lekas Highway Ride 2024 merupakan hasil kerjasama antara RHB Banking Group dan Lebuh Raya Kajang Seremban Sdn Bhd Lekas, anak syarikat IJM Corporation Berhad. Pengarah urusan kumpulan Ketua Pegawai Eksekutif RHB Banking Group, Datuk Muhammad Rashid berkata, teruja melihat sambutan hangat peserta yang bersemangat walaupun dalam cuaca hujan. Menurutnya, perlombaan ini melibatkan pelbagai kategori untuk semua peringkat dan usia. Tambahnya, Lebuh Raya ditutup sepenuhnya dan menyediakan pencahayaan lampu LED untuk kayuhan malam demi keselamatan para peserta. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.